بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم اللهم فاجعلنا من طلقاء وعتقاء ونقذاء هذا الشهر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من المقبولين عندك يا من أمره بين الكاف والنون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أهلا وسهلا بكم dalam program kita tadabbur khas untuk bulan Ramadan. Tajuk hari ini juzuk 10. Ada lagi sedikit 20 hari dah habis bulan Ramadan. Bye-bye. Yang tak pandai macam mana jumpa bulan Ramadan, yang mujahadah macam mana, bye-bye bulan Ramadan. Buat amal yang baik di dalam bulan Ramadan. Khusus 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah masuk 10 yang terakhir bulan Ramadan, lagi ijtihad, lagi mujahadah, lagi amal baik, lagi salat, baca Quran, zikir, semua di dalam bulan Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Kita boleh kira 10 hari atau 20 hari kita boleh kira. Bukan dunia berapa hari tak, tetapi ayyaman ma'dudat. Juzuk 10 dia ada dua surah. Surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah. Surah Al-Anfal khusus Ghazwat Badr. Khusus Ghazwat Badr. Cerita banyak Ghazwat Badr. Macam mana Nabi SAW sama orang kafir waktu Ghazwat Badr di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan, tarikh yang ada di dalam sirah Nabi SAW mungkin 17 bulan Ramadan, Ghazwat Badr Al-Kubra. Dan juga surah At-Taubah. Surah At-Taubah juga Ghazwat Tabuk. Ghazwat Tabuk juga di dalam Al-Madinah Al-Munawwarah. Maksud dua surah yang ada di dalam juzuk 10, ada dua ghazwah dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita baca awal juzuk 10, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul, macam mana susun ghanimah, macam mana susun zakah, macam mana susun ibadah atau muamalah. Tetapi di dalam Ghazwat Badr, bukan orang kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dah janji nak jumpa bunuh dalam Al-Madinah Al-Munawwarah, tak. Sebab Ghazwat Badr, Nabi sallallahu alaihi wasallam mahu jumpa qafilah. Tahu apa maksud qafilah di dalam bahasa Arab? Qafilah zaman dulu tak ada kebal, zaman dulu tak ada kapal terbang, zaman dulu tak ada kereta, zaman dulu tak ada apa-apa yang angkat barang nak pergi mana? Nak jual di dalam negara Syam, Syria, Palestin, negeri Iraq, nak jual sana. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa qafilat Abu Sufyan atau bisnis Abu Sufyan, berapa unta yang angkat barang? Mungkin 1,000 atau 2,000, Allahu a'lam berapa, tetapi qafilah maksud atas 10 unta atau 100 unta. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan dia orang faham macam mana politik kalau ada masalah tengah jalan. Dah tukar jalan balik Makkah Al-Mukarramah. Bila dia balik Makkah Al-Mukarramah, semua kaum atau semua kabilah yang ada di Makkah Al-Mukarramah keluar nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasulullah nak bunuh. Rasulullah belum siap. Sahabat Rasulullah tak tahu kenapa. Dan orang kafir tak nak jumpa untuk berang, untuk bam, tak tahu. Tetapi walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad. Ini satu laftah atau satu ta'ammul.
walau tawa'adtum. Maksud kalau ada orang yang janji, kalau dia tak cakap insya Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin dia kalah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tadbir An-Nabi SAW. Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan yang baik. Walau mereka atau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit, 313 orang. Bukan ramai, 313 orang. Tetapi qudrat Allah. Qudrat Allah sampai sahabat Rasulullah tak tahu apa cakap. Ini Rasulullah. Kalau kita tak terima, maksud kita tak ada iman. Maksud kita tipu. Dan macam mana Rasulullah SAW doa. Waktu malam, dia doa. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sedih. Lihat Sayyidina Rasulullah SAW salah, qiyamul lail, doa. Dan bila 17 bulan Ramadan, dah jumpa orang kafir dan orang Muslim. Allah tolong orang Muslim. Malaikah turun tolong orang Muslim. Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Satu laftah. Wal maksud ini Allah Subhanahu wa taala yahkumu ma yurid. Apa yang Allah Subhanahu wa taala mahu terus Allah buat. Allah buat. Walau kita tak janji, walau kita janji, kalau kita janji dan Allah tak mahu mungkin kita tak jumpa, tetapi asas sunnat al-hayah, lihat macam mana asas aqidah agama. Inilah sebab nama Ghazwat Badr Al-Fariqah. Maksud Al-Fariqah, dia berbeza sebelum dia ada banyak orang kafir yang tak terima yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Dan lepas ada Ghazwat Badr, lihat macam mana sahabat Rasulullah SAW lagi tambah iman macam bukit. Macam bukit. Inilah asas aqidah. Ghazwat Badr Al-Fariqah atau Badran Al-Kubra. Ini satu laftah. Juga di dalam ayat 53, ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Bila kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala beri kita atau beri orang lain atau kaum kita atau negara kita. Contoh sebab nuzul ayat ini kufar Makkah. Kufar Makkah. Macam mana Allah Subhanahu wa taala beri nikmat dan hantar Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab fasih, dan mereka boleh faham bahasa Arab dan boleh baca dan faham maksud Allah di dalam bahasa Arab. Tetapi mereka nak tukar. Tak mahu ini semua. Mahu apa? Mahu lari belakang dunia. Mahu lari belakang dunia. Tak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pilih. ذلك بأن الله لم يكن مغير. Allah tak tukar nikmat. Bila kita rasa dalam rumah, alhamdulillah, saya sihat, isteri sihat, anak-anak sihat, ayah sihat, ibu sihat, keluarga sihat, kawan-kawan sihat, kita baik, kita jumpa, makan bersama, alhamdulillah. Kita tak nak kacau hidup kita sebab kalau ada masalah atau ada sakit atau ada apa-apa macam mana susah hidup. Bila Allah Subhanahu wa taala beri nikmat ini, kita syukur. Kita fikir apa yang ada dalam hati, bersih yang ada dalam hati. Kalau niat yang tak baik, bersih. Tukar niat yang baik. Tukar niat yang baik. Kita rida apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Bukan kita pilih yang Allah Subhanahu wa taala marah, tak. Kita rida apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Orang kaya bila dia ada harta banyak,
dia nak buat dosa, dia nak minum arak. Dan 1 tahun, 2 tahun dah habis. Harta mana? Kamu yang sebab. Bukan Allah Subhanahu wa taala tak beri rezeki, tetapi kamu yang tutup jalan rezeki. Kamu yang tutup jalan rezeki. Macam mana buat tak tahu, tetapi kamu jalan ikut jalan yang salah. Kenapa buat dosa? Kenapa minum arak? Kenapa buat fahisyah? Kenapa tak salah? Ini dosa. Ini sebab tutup jalan rezeki. Juga kufar Makkah. Macam mana mereka tak nak ikut Nabi SAW, mengingkar kalam Allah Subhanahu wa taala, mengingkar agama. Kadang-kadang ada orang kafir buat ibadah untuk berhala dalam Makkah. Dalam Makkah waktu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ayat tetapi mabda' am, umum atau kaidah umum. Khusus satu orang atau khusus umat Islam boleh ikut kaidah ini. Kalau dia nak yang baik, fikir apa yang ada dalam niat. Kalau niat baik, ikut yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Kalau niat yang tak baik, boleh tukar. Kita lagi hidup di dunia. Allah terima taubah. Allah terima taubah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Allah dengar apa yang kita cakap. Alim dan tahu apa yang ada dalam niat. Dua nama Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah sami'un alim. Lihat macam mana sifatul kamal. Sifat al-kamal. Kita baca nama Allah Subhanahu wa taala 99 Asma'ullahil husna yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini lafaz 3 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah, Sami', Alim. Allah yang kita buat ibadah, dia. Sami' apa sifat ini kita? Dengar apa yang kita cakap. Sami'. Alim apa yang ada dalam niat kita. Niat kita bukan Sami' yang ada dalam niat kita, tak. Dia Sami' dengar apa yang kita cakap dalam lidah. Sami' yang ada di dalam hati. Wa anna Allah sami'un alim. Kadang-kadang orang cakap tetapi macam orang munafik. Dia cakap tapi tak betul. Lidah baik, manis, tetapi hati gelap. Hati gelap. Nibu atau tibu ke Allah Subhanahu wa taala, ke umat Islam. Allah tahu. Kalau Allah tahu dalam niat baik, Allah buka banyak jalan yang baik. Tetapi kalau Allah tahu dalam niat ini yang tak baik, Allah tutup semua jalan yang baik. Ini dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mabda' am, qaidah ammah di dalam Al-Quran Al-Karim. Juga di dalam ayat 70 di surah Al-Anfal. Di surah Al-Anfal. Lepas ghazwat Badr. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Ya'lamillah fi qulubikum khaira. Yu'tikum khaira. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu ghazwat Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat masyurah bersama sahabat. Dan nak dengar apa nak buat raja-raja orang kafir yang kita ambil dan dah masuk di dalam penjara. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq bagi jawab ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita boleh bagi maaf mereka. Boleh keluar dalam penjara balik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat masyurah sama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wahai Umar, macam mana kita nak buat raja-raja orang kafir? Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab beri jawab ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita bunuh orang kafir. Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat ini
maksud dalam ayat ini niat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan niat Sayyidina Umar bin Al-Khattab dua baik. Semua buat apa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Sampai ulama tafsir kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia fatwa qada Allah wal qadar. Qada Allah. Dan qada Allah kita lihat asas berhidup orang Muslim dan orang kafir macam mana? Maaf. Kalau tak ada maaf, memanglah kita tak boleh hidup. Walau ada masalah, tetapi kita boleh kerja bersama orang kafir, bersama orang Yahudi. Itu asas. Dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu asyara bi amrillah. Amrillah dalam ghazwat Badr kita boleh bunuh sebab belakang ini banyak masyarakat yang ikut raja. Inilah niyah ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Juga mabda' am macam mana kita niyah yang baik. Kita nak buat salah, kita niyah yang baik. Kita nak buat sedekah, kita niyah yang baik. Kita nak puasa, kita buat niyah yang baik. Kita nak silaturahim, juga niyah yang baik. Kita nak kahwin, juga niyah yang baik. Kenapa kamu nak kahwin? Untuk apa? Untuk syahwat nafsu atau untuk dzurriyyah? Nak buat khalifah atas bumi, buat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pilih dalam niat kamu. Kamu muhasabah diri. Ya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tahu dalam niat kamu yang tak baik, maksud Allah beri kamu yang tak baik. Allah beri kamu yang tak baik. Sebab apa? Sebab niat kamu. Sebab niat kamu. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Yu'tikum khaira. Walau sedikit, walau satu kalimah yang baik. Walau satu kalimah yang baik. Ini khusus satu orang Muslim atau Muslimah yang nak fokus macam mana niat baik di dalam dunia dan akhirat. Semua amal. Walau kita kerja dalam rumah, walau kita terbiak anak-anak, walau kita cakap dengan isteri atau dengan suami, kan niat yang baik. Kenapa? Sebab Allah beri atau Allah beri barakah bila niat kita baik. Allah beri rizki yang halal. Allah beri dzurriyyah yang salihah. Allah beri semua yang kita mahu. Sebab apa? Sebab niat yang baik. Ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hujung ayat Allah beri maghfirah semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ghazwat Badr yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu ghazwat Badr. Dalam satu riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam معنى الحديث فاذهبوا فإن الله قد غفر لكم. Dah Allah beri maghfirah semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut waktu ghazwat Badr. Walau mereka lagi hidup atas dunia, tetapi Allah dah beri hadiah sebelum mereka atau sebelum sahabat Rasulullah meninggal. Walau mereka buat apa-apa, dah Allah beri maghfirah. Sebab benar. Niat sahabat Rasulullah. Niat sahabat Rasulullah baik, Allah terus beri yang baik lagi mereka ada di dunia. Belum meninggal. Tetapi Allah beri hadiah. Lihat macam mana hikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ada satu hadis atau hadis yang nombor 1, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat baik, macam mana jumpa? Baik. Kalau niat yang tak baik, semua tak baik. Walau kita buat amal, walau kita buat apa-apa, niat rusak. Niat rusak, maksud ini Allah tak terima, tak sah, tak baik sebab niat.
Innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang cari ridha Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimalah dia sampai. Dia sampai sebab apa? Niat dia nak cari jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ghazwat atau surah Al-Anfal yang saya fokus macam mana ada boyan sedikit dan masuk di dalam surah At-Taubah ayat 24 di dalam surah At-Taubah. طبعا surah At-Taubah khusus ghazwat Tabuk. Ghazwat Tabuk. Dalam satu ayat قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حجة bila orang Muslim faham hikmat Allah Subhanahu wa taala dan macam mana maqam Rasulullah dan maqam Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita bukan maksum, kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Mimalah kita sayang anak-anak, kita sayang isteri, isteri juga sayang suami, sayang semua. Tetapi bila kita baca ini, kita dah stop, berhenti. Qul in kana aba'ukum, ayah dan ibu, wa abna'ukum dan anak-anak, wa ikhwanukum saudara-saudara, wa azwajukum isteri atau suami, wa ashiratukum kaum kita, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta kita yang dapat harta atau harta banyak, wa tijaratun takhshawna kasadaha, bisnis, wa masakinu tardawnaha, imarah yang cantik, yang tinggi, yang baik, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Semua ini kamu suka atau suka Allah wa rasuluh. Suka apa? Pilih apa yang kamu suka. Boleh tulis dalam komen apa yang kamu suka. Kalau suka keluarga, suka harta, suka bisnis, suka kaum kamu, tulis. Atau suka Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila hujung ayat ini, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Maksud fatarabbasu, sekejap atau tunjuk sampai datang azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekarang, mungkin lepas wafat atau mungkin hari kiamat. Ulama tafsir bila sampai baca ayat Al-Quran ini, ayat 24 di dalam surah At-Taubah juzuk 10, mereka tak nak, tak apa jawab, nak tulis apa jawab. Susah sangat. Tetapi waktu zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah dah lihat muka Rasulullah. Inilah sebab mujahadah, jihad. Dah lihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam badan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita zaman sekarang, kita akhir zaman. Kita baca di dalam Al-Quran macam mana sifat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalam sirah, dalam hadis, dalam fiqh, macam mana akhlak, macam mana muamalah. Tapi ada cahaya. Kita iman. Bila kita dengar setiap hari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa maksud ini? Berapa beratus sayang atau cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati? Berapa beratus? 10%, 20%, 40%, 99%. Khalik Muhammadiyan. Maksud ulama tafsir kata, kita ikut apa yang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam buat.
Apa yang Nabi SAW buat? Macam mana muamalah bersama Sayyidatuna Khadijah? Macam mana muamalah bersama Sayyidatuna Fatimah? Macam mana muamalah bersama jiran? Kita buat macam Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Ini maksud cinta Rasul dalam hati kita. Bila kita duduk dalam rumah, lihat macam mana jiran, ada tamakninah dalam rumah, ada syahaya, akhlak, anak-anak gembira, istri gembira, kalau datang tetamu lagi tambah gembira. Ini akhlak Nabi SAW. Lagi apa? Apa sunnat Nabi SAW buat? Kita buat. Ini maksud cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak lihat muka Rasulullah, tetapi kita lihat atau kita buat amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buat amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud kita cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita nak zuriyah kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Kadang-kadang orang dia cari rezeki. Dia cari rezeki untuk apa? Nak bagi anak-anak, nak bagi ayah atau ibu, tetapi dia tak fikir macam mana ayah atau ibu berjalan. Kenapa tak panggil ayah atau ibu atau anak-anak yang jauh daripada rahmat Allah masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala? Takut kalau ayah atau ibu masuk di dalam neraka, atau takut kalau ayah atau ibu atau anak-anak lapar di dunia tetapi mereka masuk di dalam neraka hari qiyamah? Susah. Apa yang kita nak buat? Kita panggil orang boleh masuk atau ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul in kana aba'ukum. Lihat macam mana sifat ayah dan ibu. Aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. 8 sifat. 8 poin. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Lagi sifat orang fasik. Orang fasik. Kalau buat macam itu, orang fasik. Tetapi buang 8 letak dalam hati sifat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini ayat 24 di dalam surah At-Taubah juzuk 10. Juzuk 10 ayat 40. Ayat 40. 40 atau ayat 93 di dalam surah At-Taubah atau akhir ayat di dalam surah di dalam juzuk 10. Innama sabilu 'ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Min hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat sahabat Rasulullah kalau nak buat apa-apa macam mana izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin Rasulullah. Kenapa? Min hurmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebab apa mereka nak izin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar ada cerita bersama Al-Habib Umar bin Hafiz, dia kata apa? Khalik Muhammadiyan. Kamu buat macam Muhammad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat Muhammad An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sebelum 1443 Hijriah juga ada lagi sampai zaman sekarang. Sampai zaman sekarang tak tutup. Kenapa?
Sebab cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam hati yang benar. Dalam hati yang cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati orang yang sabar untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam basar, bukan dalam kidai, bukan dalam apa-apa, dalam hati orang yang benar. Ahabba ilaikum, lihat macam mana Al-Quran Al-Karim dan macam mana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak tatbiq Al-Quran Al-Karim dalam hati benar dan ikhlas dan sabar. Benar dan ikhlas dan sabar. Bersama agama, bersama syariat Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala juga, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insyaallah kita berhenti di dalam juzuk hujung juzuk 10. Esok insyaallah kita nak dengar tadabbur khas untuk bulan Ramadan juzuk 11 bersama Ustazah Nur Al-Hidayah. InsyaAllah kita mujahadah sebab ada lagi sedikit dah habis bulan Ramadan. Kita fikir kalau ini bulan Ramadan akhir, yang terakhir di dunia kita. Mungkin tahun depan kita tak puasa. Mungkin tahun depan kita tak jumpa Ramadan. Mungkin tahun depan kita tak di atas dunia. Dah meninggal, kita dah masuk di dalam al-qubur. Apa yang kita buat? Benar dan mujahadah dan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyaman ma'dudat. Dah lagi 20 hari sahaja. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.